Hai, salam sejahtera. Oke, kita bertemu dalam pembelajaran yang seterusnya. Ini merupakan bab 1 matematik tingkatan 2. Oke. So, bab 1 adalah pola dan jujukan. Untuk tidak buang masa, kita terus kepada contoh 1. Lukis corak seterusnya bagi gambar rajah yang di bawah dan nyatakan polanya. Yang pertama kita lukis, yang kedua nyatakan polanya. So kita lukis, kita tengok yang pertama ini ada 2 titik, lepas itu 4 titik, lepas itu kita ada 6 titik. So kita dapat nampak polanya iaitu bertambah sebanyak 2, 2, 2. So ini pertambahannya sebanyak 2. So dari ini 6, ini 4. So kita dapat titik, ini nanti mesti 8. So kita kena lukis lah 8 titik. 7, 8. So polanya menambah 2 titik kepada corak sebelumnya lah. Titik itu bertambah sebanyak 2 daripada corak sebelumnya. Ikut ayat sendirilah. Yang penting dia menggambarkan apa yang berlaku. Jadi kalau kita tengok ini segitiga, 1 segitiga, lepas tu 2 segitiga, lepas tu 3 segitiga, dapat titik lah. So nanti kan ada bertambahlah 1 lagi segitiga. So kita dapat nampak, so kita kena tambah lagi 1 segitiga. So ini 1, 2, 3, maksudnya di sinilah 4. 4 segitiga. So apa yang berlaku, pola ini kita melihat menambah 1 segitiga. Setiap kali yang berikutnya kita ada tambah 1 segitiga, tambah 1 segitiga, tambah 1 segitiga. Tulislah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Oke, tulis cantik-cantik lah. Oke, itu contoh pertama. Kita terus kepada contoh yang kedua. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Oh, banyak nih. Kita ada set nombor pertama, kita ada A ya. Negatif 10, negatif 4, negatif 2 dan 8. Nyatakan pola. So kita cek dululah apa pola dia. Kita tengok dari negatif 10 hingga 4. Boleh tekan kalkulator sebenarnya, kita cek. Negatif 4 tolak negatif 10. So sebenarnya dari negatif 10 ke 4 kita perlu menambah 6. Cek baliklah. So, apa berlaku kalau kita tambah 6 dari negatif 4 tambah 6, dapat tak 2? Dapat. So maksudnya ini pun sama. Okey, dia perlu tambah 6. Lepas tu tambah lagi 6, kita akan dapat 8. So maksudnya pola ini kita menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Kita tambah 6. Itulah polanya, kita menambah 6. Okay, cikgu tak payah tulis ayat dia. Kita cek pola, lepas tu tulis apa berlaku, menambah ke tolak ke berkurang ke bertambah. Okay, B. Kita ada B. Kita tengok B. Kita ada 17. Kita ada 7. Kita ada negatif 3. Kita ada negatif 13. Dan bla bla bla. Ini maksudnya continuously ya, berterusan. So kita cek. Senang je. Ambil nombor depan, tolak nombor belakang. 7 tolak 17. So sini dari 17 nak jadi 10, kita perlu tolak 10. So cuba kita 7 tu tolak 10 dapat kan? Kita dapat, kita ada 7 tolak 10. Kita akan dapat negatif 3. So untuk nombor berikutnya kita perlu tolak 10, tolak 10. So menolak 10 dari nombor sebelumnya. Okay, itu pola nombor ini.
Okey. Kita tengok C. C 2, 6, 18, 54. Apa berlaku? Tak semestinya tolak lah kan. Kalau kita cek 6 tolak 2, kita dapat 4. Tapi 18 tolak 6, kita tak dapat 4. 18 tolak 6, dapat 12. So bukan menambah, menolak memang bukanlah. Mana mungkin 2 jadi 6 kita tolak. Okay, so kita cuba yang lain. Kita cuba bahagi 6 bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. Ataupun, maksudnya, kita nak dapat 6, kita perlu darab 2 dengan 3. Cuba kita cek. 6 darab 3 jadi tak 18. Jadi kan 18. So 6 pergi 18 kita perlu darab 3 juga. 18 pergi 54 kita perlu juga darab 3. 18 darab 3, 54. Betul lah. So pola ini kita mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Kita darab dengan 3. Itu pola dia. Okey. Soalan seterusnya. Okay, cukup pada ini. Kamu boleh repeat video ini. D. Soalan D. Iaitu kita ada 81. Kita ada 27. Kita ada 9. Kita ada 3. Okay. So ini pun kita semak. Kalau kita 27 bahagi 81. 81 bahagi 27. Tadi kita ambil 27 bagi 81. Dia maksudnya dia bukan darab lah. Dia bahagi 81 bagi 27. Kita ada salah, tekan 81 bahagi 27. 3 kan. So maksudnya kita perlu bahagi 3 untuk dapat 27. 27 bagi 3 dapat 9. 9 bagi 3 dapat 3. So kita membahagi 3 daripada nombor sebelumnya. So tetap bagi 3 bagi 3. Itu pola dia. Itu cara cari pola dia. Dia kalau bukan tambah dia tolak. Kalau bukan tolak dia darab. Kalau bukan darab dia bahagi. 4 operasi ini. Okay, kita pergi ke E ya. Tadi cikgu D ya. E betul lah. Kita ada 1, 3 per 2. Kita ada 2, kita ada 5 per 2. Kita boleh cek jugalah. 3 per 2 bahagi 1 bahagi 3 per 2. So, apa berlaku? Ataupun kamu tak nampak kan? Maksudnya kalau kita bahagi ya 1 bahagi 3 per 2. Tak dapat kan? 1 bahagi 3 per 2 ataupun kita ingatlah 1 bahagi 3 per 2. 6.66 tu lah. Ingat nombor tu, kita cuba je ni. 3 per 2 kita bahagi dengan 2. Tak sama kan? So memang bukan bahagi. Ataupun 3 per 2 kita bahagi dengan 1, memang 3 per 2 jawapannya. Ataupun kita 2 bahagi 3 per 2. Pun tak sama kan? So untuk lebih jelas kita tukar nombor ini kepada perpuluhan. Cuba tukar 3 bahagi 2, 1.5 kan? 2, 2.5. Sekarang kita akan nampak lebih jelas. So cuba kita tolak. Itu saya kata tadi kalau bukan bahagi, bukan darab, kita cari tolak. Tolak, so 1.5 tolak 1. Ini. Cikgu kena letak 1 per 2. Dia kena letak desimal. Tapi, ini kalkulator ada problem sikit. Sepatutnya 1 per 2 ni 1.5 lah. Ini maksudnya 0.5. Cikgu tulis lebih cantik sikit lah. So sebenarnya dari 1 nak jadi 3 per 2, nak jadi 2, nak jadi 5 per 2, iaitu kita menambah 0.5 ke depan. Kita tambah 0.5 kepada nombor sebelumnya untuk dapat nombor yang di depan.
Dapat nombor yang berikutnya kita kena tambah juga 0.5. Itu pola dia. Yang terakhir untuk contoh 2 lah F. Kita ada negatif 2.3. Kita ada negatif 2.6. Kita ada negatif 2.9. Kita ada negatif 3.2. Sama juga kita cek operasi dia. So makin lama kita dapat detect lah dia darab, tolak atau bahagi. Ini sebenarnya kita dah boleh detect dah. Ini sebenarnya tolak negatif 2.6. Tolak negatif 2.3. Ini kan negatif 3/10 maksudnya negatif 0.3. Negatif 3/10. Nanti cikgu kena setting kalkulator ni. Ya, kalau bagi fraction dia macam ni ya. Kita kena pindah lah 0.3 lah tu. Ini dalam saintifik cikgu belum ijazah lagi. Negatif 300 darab, maksudnya negatif 300 darab 10 kuasa negatif 3. So maksudnya kita pindah inilah 1, 2, 3. Macam tu cara baca kalkulator ni. 0.3. Maksudnya kita menolak 0.3. Kita tolak dengan 0.3 kita dapat 2.6, negatif 2.6. Tolak lagi 0.3 dapat negatif 2.9. Tolak lagi 0.3, so kita menolak 0.3, sifar 0.3 daripada nombor sebelumnya. Okey, habis di situ saya rasa. So tonton, kalau tak faham ulang balik. Ulang. Lepas itu salin contoh 1, salin contoh 2 ini. Okey, berdasarkan video ini. Lepas itu buat latihan latihan ini. Boleh cuba latihan 1.1, soalan 1 A, B. Nanti PDPR berikutnya kita sambung. Soalan nombor 2. Okey, 1 dan 2 cukup. A, B, C, D, E, F. Itu saja PDPR pada hari ini.